Kesian sangat-sangat aku tengok keadaan Amran. Susah hatinya teramat sangat. Hinggakan dirinya sendiri macam dah tak terurus aku tengok. Badannya kini susut. Mukanya kelihatan pucat. Macam orang demam kura. Sebenarnya aku ni bukanlah pandai sangat dalam soal-soal urusan harta pusaka ni. Cuma aku dah pernahlah juga uruskan harta pusaka ayah sesudah ayah aku meninggal dunia. Agaknya itulah sebabnya Amran beranggapan aku ni banyak tahu macam mana nak uruskan harta pusaka gamaknya. Kerana rasa kasihan dan ingin untuk cuba menolong, aku tegaskan sungguh-sungguh pada Amran. Dengan nada yang lemah lembut, aku bersuara, "Amran, walaupun nampak kita ni macam sama, tapi setiap seorang dari kita ni ada bezanya. Takkan sama dalam semua hal, tak mungkin sama dalam semua perkara. Aku rasa macam tak ada susahnya untuk uruskan harta-harta ayahku. Walaupun hartanya tak banyak." Laju Amran bersuara, "Tolonglah aku, Wan Ali. Tolonglah. Aku mahu semua urusan-urusan ni segera diselesaikan. Aku mengaku untuk menguruskan harta pusaka ayah aku memang rumit, memang susah, memang payah sangat-sangat. Ialah ada waris harta ayah-ayah aku susah nak diajak berunding. Ada pula jenis yang bodoh sombong. Ada juga di antaranya langsung tak tahu apa fungsinya waris kepada harta pusaka. Ada juga jenis yang nak tunjuk lagak, konon-konon pandai sangat, macam semua hukum hakam dia tahu semua. Akhirnya banyak pendapat dan suara-suara mula bercanggah. Yang mana satu nak diikut aku pun tak tahu. Aku pun dah pening ni, Wan Ali. Inilah puncanya. Inilah puncanya harta pusaka Pak Karim, ayah Amran, suka nak diurus. Seram sejuk juga badan aku. Berdiri bulu roma aku bila aku ingatkan perkara ni. Banyak harta atas dunia, susah juga jadinya. Tak ada harta pun susah juga hidup melarat. Memang hidup ni susah sebenarnya. Susah kalau tak ada tolak ansur.
Agak kebetulan juga pada tahun itu, seingat-ingat aku, sekitar tahun 1974 sehingga 1976. Sedang aku dengan Amran berkira-kira dan mencari-cari di mana harus kami rujuk untuk selesaikan soal ini. Jabatan Agama Islam Negeri Perak dari cawangan urus takbir harta pusaka mengadakan satu kursus yang dinamakan Celik Harta Pusaka. Aku dengan Amran menghadiri kursus ini yang berjalan selama 3 hari di Kuala Kangsar. Dari kursus inilah kami banyak mengetahui apa yang diperlukan untuk menguruskan satu-satu harta pusaka ni. Sebelum ini aku tak tahu pun apa yang dinamakan faraid. Apa pula yang dimaksudkan dengan hibah. Ini semua ilmu baru bagi kami setelah menghadiri kursus tentang pembahagian harta pusaka ni. Ustaz Ismail Abdul Rahman dalam kuliahnya ketika menyampaikan taklimat kursus itu menekankan kepada semua peserta. Tolong ya, jangan sekali-kali kita bersenda dan permain-mainkan hukum Allah. Jangan. Ingat baik-baik, harta pusaka ni kalau tak diurus dengan baik dan pada kadar segera, takut sangat-sangat ramai dari kita ada yang termakan harta orang lain yang bukan dari harta kita sendiri. Itu haram. Haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Demikian pesan Ustaz Ismail Abdul Rahman ketika menyampaikan taklimat. Ini contohnya. Masa ayah dengan mak masih hidup, kita bebas nak makan durian. Pokok mana pun tak apa. Tapi bila mak dan ayah meninggal dunia, selagi pokok durian tu belum sempurna dibagi-bagikan kepada semua waris, jangan nak pandai-pandai makan sesuka hati. Ini mungkin jadi haram. Kalau ada kes semacam ini, saya harap sangat-sangat bersegeralah mengisi borang di pejabat untuk harta-harta pusaka itu dibahagikan mengikut hukum faraid. Berpakat-pakatlah dengan adik-beradik, khususnya dengan semua waris. Jangan nak tunggu-tunggu. Lagi lama ianya tak diuruskan sampai selesai. Selagi itulah semuanya sama-sama akan tanggung dosa. Harta pusaka ni merupakan amanah. Amanah dari Allah SWT untuk semua ahli waris. Semoga semua waris sama-sama tahu tanggungjawab masing-masing. Syukur, Alhamdulillah, aku bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT kerana memilih aku untuk menghadiri kursus anjuran Jabatan Agama Islam tempoh hari. Aku dengan Amran sekurang-kurangnya mendapat ilmu pengetahuan. Harta pusaka itu apa? Di mana fungsinya? Siapa yang harus menggunakannya? Dan siapa yang wajib menerimanya? Hari ketiga menghadiri kursus itu, Ustaz Ismail memberikan tazkirahnya pada tajuk hibah. Dan ini penjelasan Ustaz Ismail mengenai hibah. Hibah sebenarnya rumit untuk nak dilaksanakan. Hibah ataupun pemberian, apa-apa jugalah pengertiannya, dari pemilik harta kepada seseorang. Semua kena ingat ni. Katanya, hibah hanya boleh dibuat semasa pemilik masih hidup. Kalau pemiliknya dah meninggal, muktamad harta itu dah jadi harta pusaka. Jangan pula nak dilari-larikan. Walaupun dah 20 hingga 30% hibah dah diuruskan semasa ada hayatnya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Kes yang semacam ini amat banyak terjadi dalam masyarakat. Dan kes yang semacam inilah yang selalunya jadi haru biru dibuatnya. Dan inilah pesanan saya kepada semua anak-anak dan waris kepada harta-harta peninggalan si mati. Memang ada rasa sayang. Kita cuba untuk tunaikan hibahnya. Namun ingatlah, kalau anak atau waris-waris tak mahu tunaikan amanah itu, insya-Allah kita tak berdosa. Pegang teguh pada prinsipnya hibah. Hanya ada dari orang hidup kepada orang hidup. Harta-harta itu berbalik pada hanya satu hukum, yakni faraid.
Tegas nampaknya kata-kata dan pesanan Ustaz Ismail dalam hal ini. Amran pandang pada aku dan dia bersuara. Jadi, apa yang abang-abang aku buat tak betul lah. Laju mulut aku menjawab. Memang tak betul. Dokumen-dokumen yang dia dah ada tu pun tantah palsu. Dari mana pula dia dapat bukti dan saksi? Mana pula dia beli? Berapa pula harganya? Amran menitiskan air mata sambil bersuara melepaskan sebab dalam dada. Wan Ali, nampak sangat sifat abang aku tamak dan haloba. Tak takutkah dia dengan azab Allah nanti? Aku rela sangat-sangat, kata Amran. Dalam kesimpulan kata-katanya, aku nampak air matanya banyak turun berjugai-jugai. Kata Amran, aku rela tak ada harta. Aku rela tak ada harta di dunia asalkan jangan aku banyak dosa di hari pembalasan. Awal-awal aku mohon kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah. Ampunkanlah aku yang serba tak tahu, serba jahil ini, ya Allah. Mudah-mudahan biarlah aku tak ada harta miskin di dunia, asalkan aku tak miskin di akhirat kelak, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambil menada kedua tangan, aku bermohon doa padamu Tuhan yang Maha Kuasa, berilah petunjuk-Mu, terangkan jiwa dan fikiranku menghadapi godaan. Limpahkan takwa, titisan iman di sepanjang hayatku. Janganlah kau biarkan diriku kesesatan, di simpang jalan penuh berliku, tumpahkan hidayah-Mu, tabahkan hati, cekalkan iman, itulah harapanku dalam menempuh titian hidup penuh fata morgana.